Assalamualaikum, salam Marubozu guys. Apa khabar semua? Apa khabar traders dan bakal traders dekat luar sana? Okay, so macam biasa aku doakan korang sentiasa profit setiap hari insyaAllah. Okay, so selamat datang ke episod ke-8 Maru Mula Trade. Woo! Okay, alright. Okay, so last episode tu I dah ajar kat korang candlestick, macam mana candlestick tu boleh terjadi. Okay, so hari ni I nak bercakap tentang time frame, okay, ataupun jangka masa. Alright, so time frame ni macam mana? Jom kita straight pergi kepada time frame. Alright, so guys, ingat tak hari tu aku dah bagi contoh macam mana candlestick tu boleh terjadi. Okay, contoh kalau trading start pada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Alright, so sampai pukul 5 petang. So satu candlestick tu boleh jadi macam ni. Okay, ni satu batang candlestick. Okay, katakanlah dia buka pada RM RM10, dia tutup pada RM RM12. Harga tertinggi dia pergi RM RM15. Harga terendah dia pergi RM RM9. Okay, 09 pun boleh. Okay. Alright, so kalau dekat candlestick dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi dekat sini RM10. Okay, sini RM12. Kita recap sikit Sini RM15 dan sini RM9. Okay, candlestick ni color apa? Yes, dia akan jadi color hijau. Okay, dia akan jadi candlestick color hijau. Okay, so candlestick ni untuk satu hari. Okay, jadi kalau korang buka chart, okay, so dekat sini aku ada buka trading view. Alright, so dekat trading view ni cuba korang tengok dekat bahagian atas. Okay, cuba tengok dekat bahagian atas sebelah kiri. Okay, cuba tengok kat bahagian sini. Situ. So dekat situ korang nampak tak dia tulis NZD CHF, itu pairing yang aku tengah buka, dan tulis kat situ 1D. Okay, 1D tu maksudnya satu hari. Okay, maksudnya macam mana? Satu batang candle ni satu hari, 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 satu hari. Okay, so macam hari ni, katakanlah hari ni hari Jumaat. Okay, so ni candlestick Jumaat, ni Khamis, Rabu, Selasa, Isnin, Sabtu Ahad cuti, Jumaat, Khamis, Khamis, Rabu, Selasa, Isnin, Sabtu Ahad cuti, Jumaat, Khamis, Rabu, Selasa, Isnin. Okay, so dia continue lah buat benda tu. Okay, so setiap candlestick ni mewakili selama satu hari. So jadi time frame ni apa? Okay, jadi dalam candlestick, ingat tak I cakap candlestick ni, okay, dalam last episode hari tu I ada cakap candlestick ni dia bergerak setiap saat. Okay, jadi setiap saat tu ada juga candle-candle dia. Okay, setiap saat ada candle, setiap minit ada candle, setiap jam ada candle, setiap hari ada candle, which is yang kita tengah buka ni. Setiap minggu ada candle dan setiap bulan ada candle, setiap setahun pun ada candle. Okay, so jadi dia candlestick ni dia ada banyak jangka masa. Okay, so jangka masa yang biasa orang tengok, okay, in terms of kalau korang invest ke apa ke, dia akan tengok satu hari lah sebenarnya, tengok hari ni harga turun ke harga naik. Kalau korang tengok news dekat bursa, news dekat TV3 ke, bulletin utama ke, dia cakap okay hari ni naik 10 mata, berbanding semalam turun 10 mata. Okay, dia hanya tengok satu batang candlestick je. Okay, dia tak perlu nak tengok berapa minit setiap minit sebab news tu bukan trader. Okay, alright. So kita boleh tukar time frame. Okay, so time frame yang ni time frame yang biasa orang pakai. Okay, dekat sini. Okay, kita panggil dia TF. Okay, kita panggil dia TF, singkatan daripada time frame. Okay, so ni time frame yang biasa wujud. Time frame yang biasa wujud adalah 1 bulan, 1M. Dia bagi 1M, 1 month, 1 minggu, 1 week, 1 hari, okay, 4 jam, 1 jam, 30 minit, 15 minit, 5 minit dan 1 minit. Okey, ini time frame yang biasa broker bagi. Okey, cuma kejap lagi saya akan tunjuk korang beberapa time frame berbeza dan kenapa korang kena tahu time frame ni. Okey, apa benda penting kenapa saya nak tahu time frame kecil, time frame besar. Okey, kalau kita buka balik dekat trading view. Alright, so cuba tengok dekat trading view. Okey, cuba korang tengok I buka, okey, let's say I buka USDJPY. Okey, contoh I buka USDJPY. Okey, so dekat sini kita masih menggunakan satu hari. Alright, so jadi kita boleh tukar time frame kat mana? Dekat bahagian atas sebelah kiri ni.
Okay, so nampak dekat situ select interval. Okay, so inilah semua time frame yang ada. Alright, so macam saya cakap tadi, setiap broker dia offer berbeza-beza time frame. Ada yang offer 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit macam ni. Okay, ada yang korang boleh pilih korang nak berapa minit yang korang nak set pun dia boleh set ni. This is depends on broker. Okay, jadi dekat trading view, ini yang dia bagi. Dekat trading view sebenarnya unlimited. Korang nak buat 7 minit boleh, 8 minit boleh. Okay, so kita, tapi untuk contoh ni kita pakai yang biasa orang pakai lah, which is, tengok so first kita pergi dekat 1 bulan. Okay, ini candlestick 1 bulan. Alright, so dekat dalam candlestick 1 bulan, satu batang candlestick ni mewakili, yang hijau ni dia mewakili 1 bulan. So 1 bulan ni start daripada 1M, 1 bulan, 1 Mac. Okay, dia start daripada 1 Mac. Okay, yang hijau dia start daripada 1 Mac. Okay, sehingga hujung bulan Mac lah. Mac ada berapa bulan? Januari, Februari, Mac. Ya, aku masih pakai penumbuk. 31. Okay, sampai 31 Mac. Okay, so satu batang candlestick ni dia sehingga 31 Mac. So sekarang berapa bulan? Sekarang 27 lebih kurang kan? Okay, jadi belum habis bagi bulan Mac, jadi candlestick ni dia akan bergerak setiap hari. Okay, jadi ni bukan bentuk final candlestick ni. Okay, cuba you tengok candlestick yang sebelah dia. Okay, yang color merah tu. Okay, cuba kita tengok yang color merah dekat tepi tu. Alright, sekejap kita padam ni dulu. Macam mana padam ni? Okay, cuba korang tengok candlestick yang color merah ni. Okay, yang ni. Color merah tu. Alright, so candlestick yang color merah ni, okay, candlestick yang color merah tu, dia dah complete. Ini adalah candlestick untuk bulan February. Okay, yang ni untuk candlestick untuk bulan February. Jadi dekat bulan February, daripada 1 Februari sampai 29 Februari, dia jadi satu batang candlestick yang complete. Okay, so bila kita discuss candlestick complete atau belum complete, maksudnya dia dah cukup dia punya time frame. Okay, katakanlah yang ni, dia sekarang ni untuk candlestick 1 bulan Mac. Okay, so ini candlestick yang belum complete. Sebab apa? Sebab dia belum habis bulan 3. Okay, so bila korang nak buat analisis, selalunya kita tunggu candlestick tu complete. Cuba kita tengok time frame lain pula. Alright, cuba kita pergi dekat ni 1 bulan. Okay, kita pergi dekat 1 minggu. Okay, kita buka 1 minggu. Alright, so dekat 1 minggu ni, okay, setiap batang candlestick ni mewakili 1 minggu. Alright, so yang ni 1 minggu lah. Okay, macam kata hari ni hari Jumaat. Okay, aku buat video ni hari Khamis lah, korang tengok hari Jumaat. Okay, so katakanlah hari ni hari Jumaat. Okay, so dekat hari Jumaat, candlestick ni belum complete. Sebab apa? Sebab belum habis lagi hari Jumaat. Okay, candlestick ni dia start daripada hari Isnin. Okay, dia start daripada hari Isnin. Okay, sehingga hari Jumaat. Okay, sorry tulisan buruk. Okay, dia start daripada Isnin sampai ke hari Jumaat. So selagi belum habis Jumaat, candle ni belum complete lagi. Okay, cuba kita tukar lagi time frame kepada 1 hari. Okay, 1 hari. Okay, so dekat candle 1 hari. Okay, yang ni macam forex forex dia 24 jam, jadi dia buka pada pukul 6 pagi, tutup pukul 5 pagi. Alright. Sorry, dia 24 jam, dia dia rehat lebih kurang dalam 3 minit je. Kalau dia buka pukul 6, dia tutup pukul 5.59 pagi lebih kurang Okay, so dekat sini ni candlestick ni 1 hari. So dia start daripada pagi tadi sampai pagi esok pukul 5.59. Alright. Okay, so kita tukar lagi time frame. Okay, 1 jam. Okay, so 1 jam ni start daripada pukul apa? Katakanlah sekarang kita tengok kat bawah ni ada tulis jam kat bawah ni. Okay, so sekarang pukul 11.33. Okay, so setiap satu candle mewakili 1 jam. Jadi candle yang hujung ni belum complete. Dia akan complete pukul apa? Pukul 12 baru dia akan complete. Okay, so sekarang pukul 11.30, dia tengah berjalan lagi candlestick ni. Ni belum complete. Jadi kalau korang nak tengok harga untuk 1 jam tu naik atau turun, tak boleh buat conclusion lagi selagi candlestick ni tak tutup. Okay, sebab apa? Sebab kadang-kadang, okay, macam ni nampak candlestick color merah kan? Maksudnya start daripada harga dia buka pukul 11 sampai pukul 11.30 tu, harga buka, lepas tu dia jatuh ke bawah. Daripada harga buka, candlestick jadi color merah. Okay, tiba-tiba lagi 10 minit nak habis kan, dia boleh melompat melepasi harga bukaan lebih tinggi, dia akan close candle color hijau pun boleh jadi.
Okay, jadi bila you nak buat analisis sama ada harga naik ataupun harga turun, okay, basically kita akan tunggu candle complete. Okay, baru dia tunjuk dia punya situasi sebenar candlestick tu. Alright. Contoh 30 minit. Okay, 30 minit. Untuk candlestick 30 minit. Alright. Okay, so untuk candlestick 30 minit, dia start pada pukul apa? Yang candlestick paling hujung ni. Okay, dia baru start dan dia baru berjalan selama 4 minit. Tengok kat bawah ada jam kat bawah tu. Okay, dia baru berjalan selama 4 minit. So sekarang pukul 11.34 pagi. Okay, candlestick yang hujung ni dia bermula daripada pukul 11.30. Bila dia akan complete? Pada pukul 12. Okay, pada pukul 12 dia akan start candlestick baru sampai pukul 12.30. Okay, so faham untuk setiap interval ni, untuk setiap time frame ni, okay, dia akan ada candlestick dia sendiri. Okay, so ada benda yang lebih advance yang korang boleh buat. Dekat sini sebenarnya kita akan buat multiple time frame confirmation. Kita tengok direction yang sama. Okay, contoh bila korang nak beli sesuatu aset tu, okay, korang boleh buat satu benda ni, okay, satu teknik yang kita panggil multiple time frame confirmation. Okay, basically macam mana multiple time frame confirmation ni, aku explain secara brief kan. Okay, let's say contoh you nak beli Apple, saham Apple. Okay, so bila you nak beli saham Apple, you tengok daily dia kali hijau, you nak make sure dekat hourly pun kali hijau, you nak make sure dekat time frame minit tak payahlah, paling kecil 1 jam, 4 jam is hijau. Jadi maksudnya semua dia naik. Okay, itu namanya multiple time frame confirmation. Itu secara basic. Okay, dia ada advanced teknik lagi. Okay, tapi aku nak korang buat latihan. Okay, so why not korang boleh buka satu chart, buat satu latihan kat rumah. Ni kira homework lah untuk korang. Okay, korang buka satu chart, korang tengok pergerakan daily dia macam mana, tengok pergerakan 4 hour macam mana, tengok pergerakan 1 jam macam mana. Untuk sebab contoh saham Apple kan, okay, untuk dia nak jadi satu batang candlestick kali hijau, okay, dia memerlukan candlestick yang lebih kecil dekat dalam badan dia tu pun kali hijau juga. Okay, so kalau dia nak daily kena bullish, dia mesti kena bullish dekat dia punya hourly dulu. Kalau hourly tak bullish, mana boleh jadi daily jadi bullish. Okay, faham Alright. Okay, jadi kenapa pentingnya korang kena faham tentang interval ataupun time frame ni, TF. Okay, satunya sebab korang nak decide, okay, type, jenis trade. Okay, so kenapa penting korang nak tahu? Nombor satu ialah korang nak tahu korang nak trade jenis apa. Okay, sama ada korang nak, ingat tak I dah pernah explain ni. Okay, sama ada korang nak swing trade. Okay, korang nak swing trade. Bila swing trade ni korang simpan lebih daripada 1 hari. Okay, maksudnya hari ni I beli, mungkin besok I jual ke, lagi 2 hari I jual ke, minggu depan I jual ke. Ini swing trader. Okay, ataupun korang nak buat position trade. Okay, position trade dia akan simpan berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Okay, dia mungkin lebih kepada investing lah position trader ni. Okay, lagi satu, sama ada korang nak buat intraday. Okay, intraday ni bermaksud I nak beli hari ni, sebelum I tidur I dah jual. Okay, I tak simpan sampai bermalam. Okay, bila I tidur position I pun tak ada. Okay, contoh kalau pagi ni I dah buka chart, okay, I nampak ada entry yang cantik, I masuk position. Okay, sebelum tutup market ataupun sebelum I pergi tidur, I dah tutup with profit ataupun loss, tak kisah. Okay, itu namanya intraday. Okay, kita buka dengan tutup position dalam masa 1 hari yang sama. Ataupun korang nak buat scalping. Okay, so scalping ni dia akan tutup dan buka 5 ke 10 trade, okay, dalam masa, mungkin dalam masa 15 minit, mungkin dalam masa setengah jam dia akan buka 5 ke 10 trade. Okay, dalam masa 1 jam tu mungkin dia boleh trade 10 kali, 20 kali, 30 kali. Okay, so scalper dia akan main time frame yang kecil. Okay, so jadi kenapa korang nak tahu time frame mana korang nak pilih? Sebab you nak tahu trade apa yang korang nak buat. Okay, kalau you dah plan dalam kepala you, okay, aku nak buat swing trade contoh. Okay, janganlah pula pergi tengok daily chart. Kenapa? Kalau tengok daily chart semata-mata, korang macam mana korang nak tahu bila korang nak tutup? Sebab daily chart tu terlalu besar, dia tak bagi korang detail. Okay, jadi kalau korang nak swing trade, right, you boleh buka time frame 1 jam. Okay, korang boleh buka time frame 4 jam ataupun 30 minit. Okay, you tengok dekat mana harga yang cantik untuk korang nak masuk. Kalau korang nak swing trade tapi buka candlestick 1 hari, dia tak sesuai sebab dia tak bagi korang detail pergerakan harga untuk 1 hari tu. Macam mana you nak tahu harga terendah untuk hari tu? Okay, so faham Katakanlah you nak scalping. Okay, scalping ni you main 10-20 trade dalam masa 1 jam.
Okay, tak bolehlah korang buka candlestick 1 jam. Takkan based on satu batang candlestick dia gerak-gerak sikit-sikit badan tu korang nak pergi buy and sell. Faham Okay, so untuk scalper selalu dia akan pakai time frame 1 minit, okay, 3 minit, 5 minit, okay, ataupun 15 minit. Dia akan confirm direction dengan 15 minit. Alright, dia akan main di minute chart. Okay, basically scalper dia akan main minute chart. Okay, tak ada scalper pergi main weekly chart ataupun monthly chart itu pelik namanya. Alright, position trader. Okay, bila position trade dia akan simpan position dia berminggu-minggu ataupun berbulan. Okay, so jadi position trader dia boleh tengok time frame 1 hari. Okay, dia boleh tengok time frame basically 1 hari dengan 4 jam lah. Okay, 1 hari dengan 4 jam pun dah cukup detail untuk dia nak masuk, nak simpan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Okay, ataupun dia boleh tengok weekly time frame dengan monthly time frame untuk nak confirm direction. Okay, so ini nombor 1 kenapa korang kena tahu korang punya time frame. Okay, nombor 2 kenapa penting untuk korang nak tahu time frame ialah untuk buat multiple time frame confirmation. Okay, ni tadi ada explain kan. Okay, so multiple time frame confirmation. Okay, contoh katakanlah I nak beli saham Apple tadi, kod dia AAPL. Okay, so katalah dekat daily, okay, I nampak graf dia naik. Okay, macam tu. Tak cantik lah graf ni. Kata dia tengah naik macam tu. Okay, dekat daily. Alright, so bila I zoom in, kata I pergi zoom in dekat area sini. Okay, sorry. Kata kita zoom in dekat sini. Okay, I nak make sure dekat time frame 4 hours. Okay, mesti I nak pastikan pergerakan chart tu lebih kepada menaik. Kalau I zoom in dekat 1 hour, I kena pastikan okay, time frame tu dia menaik. Okay, maksudnya apa? Yang ni dia confirm direction with each other. Yang ni dia nak bullish, yang ni dia nak bullish, yang ni dia nak bullish. Alright, this is nombor 2. Perhatikan nombor 2 untuk kenapa korang nak kena tahu time frame. Okay, so 2 point ni is point yang paling basic yang korang kena tahu kenapa beza-beza time frame dan kenapa you kena pilih time frame. Alright, so itu je untuk time frame sebenarnya. Tak ada apa yang susah pun. Alright, so aku nak korang buat eksperimen sikit balik ni. So korang pergi buka dekat TradingView. Okay, siapa yang tak ada TradingView? TradingView ni ialah satu dia macam Facebook untuk trader. Okay, aku suka pakai term ni, Facebook untuk trader. Okay, jadi kalau trader tak ada TradingView, dia macam pelik. Dia ibarat macam kawan korang yang tak ada Facebook ataupun korang yang tak ada Facebook, tiba-tiba member jumpa kan, apa Facebook kau? Aku tak ada Facebook. Weh, kau tak ada Facebook ke? Kan dia buat muka pelik macam tu. Okay, sebab selalunya orang ada Facebook kan. Okay, so siapa yang tak ada lagi TradingView, aku ada link dekat bawah, dekat free charting tu punya link. Korang boleh klik kat situ, register secara free, tak payah bayar apa-apa. Unless korang nak upgrade kepada pro lah, nak buat chart 456 chart, itu kena upgrade lah. Tapi bagi aku korang tak perlu. Tak perlu. Yang penting korang tengok je dekat, sebab apa dekat TradingView ni best. TradingView ni bagi aku dia complete. Dia saham-saham bursa pun ada korang nak buat analyse. Okay, kalau korang nak analyse saham-saham dekat UK ke, dekat US ke, dekat Hong Kong, China, Jepun, Germany, semua ada dekat dalam TradingView. Jadi tolong ada TradingView satu. Okay, dan korang practice tengok time frame ni. Okay, let's say for example cuba korang tengok dekat ni time frame 30 minit ya USD JPY. Cuba I buka time frame 1 minit. Okay, you boleh nampak candlestick ni bergerak. Nampak tu? Okay, so ni market agak slow lah. Okay, market agak slow sebab dekat nak tengah hari ni dekat Jepun ni kot. Okay, tengok dia gerak setiap saat. Setiap minit, sorry. Okay, so sekarang pukul 11.43 kan, 39 saat kan kat bawah jam ni kan. Okay, so jadi pada pukul 11.44 dia akan stop candle tu, dia akan buka candle lain. Kita tunggu Okay, 49, 50, 51, 52, 53. I tengok jam kat bawah ni takut ada yang tak nampak pula jam kat bawah tu. Okay, tengok cukup 11.44 dia akan berhenti, dia akan buat candlestick yang baru. Betul? Sebab apa? Sebab ni time frame 1 minit. Okay, dia gerak lah macam tu. Okay, so kalau orang yang scalper, dapat tu. So kalau orang yang scalper tadi mungkin dia dah beli, lepas tu bila harga tu dia naik, dia dah jual dah. Contoh. Okay guys, so itu je untuk sesi kali ni, untuk episod kali ni. Thank you so much untuk siapa yang support channel ni. Okay, jangan lupa like, komen kalau ada apa-apa soalan yang korang nak aku jawab. InsyaAllah aku akan jawab setiap komen korang. Okay, and make sure subscribe. Okay, so terima kasih. Aku jumpa korang dalam next episode Maru Mula Trade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.